Elak jadi mangsa, usah mudah percaya terutamanya dengan penipuan tidak masuk akal. Dan sekiranya anda menerima bahan berita fitnah atau disyaki tidak betul, segera laporkan kepada MCMC. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Isnin 11 Mac 2024 bersama saya Azizan Alam. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Aspek keselamatan dalam talian terutama bagi kanak-kanak perlu diberi penekanan. Justru Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata pertemuan akan diadakan kementeriannya dengan Kementerian Pendidikan KPM dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara tersebut. Kita akan cadangkan satu kempen kesedaran yang boleh pergi ke sekolah-sekolah, bertemu dengan PIBG sekali dengan pengendali ataupun platform-platform media sosial ini sendiri. Jadi rata-rata saya lihat pihak media sosial bersedia untuk melakukan CSR bersama-sama dengan pihak kementerian untuk meningkatkan kesedaran di kalangan murid-murid, di kalangan anak-anak. Pihak Telegram memberi kerjasama sepenuhnya dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam usaha mempertingkatkan aspek keselamatan dalam talian, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Dan perkara itu termasuk usaha menangani aktiviti penipuan dan judi dalam talian menerusi platform berkenaan. Beliau berkata perkara tersebut akan dibangkitkan menerusi perbincangan antara kedua-dua pihak bagi mencari penyelesaian meningkatkan kerjasama pada masa akan datang. Tambah beliau, pihak Telegram sebelum ini turut membantu dalam menurunkan kandungan atau siaran yang terlibat dengan perjudian dalam talian. Namun, katanya lagi, perkara itu tidak dapat menghalang dari mereka yang terlibat membuka akaun baru sejurus selepas itu. Beliau berkata kepada pemberita selepas menghadiri program pemeriksaan kesihatan mata di Lembah Pantai bersama-sama Kelab Rotary Pantai Valley dan pemberian cermin mata kepada pelajar sekolah rendah di Ibu Negara. Dan selain itu juga program itu turut menyediakan perkhidmatan gunting rambut dan pemeriksaan perubatan asas kepada orang ramai. Ada individu terbabit penipuan tawaran kerja di luar negara yang diselamatkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM sebenarnya orang tengah atau ejen kepada sindiket tawaran kerja di luar negara. Mereka yang diselamatkan ini merupakan ejen yang direkrut sindiket penipuan sebagai usaha memperdayakan lebih ramai lagi individu untuk bekerja di luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ CP Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata mereka dikesan hasil siasatan susulan bahagian anti perdagangan manusia dan penyeludupan migran TIPSOM JSJ terhadap mangsa lain yang diselamatkan termasuk mereka yang diselamatkan di Kemboja dan Myanmar. Jelasnya lagi, hasil siasatan mendapati ada di kalangan mereka keluar negara dalam konteks yang hampir serupa iaitu bagi tujuan kerja. Namun apabila dipanggil, jawapan yang diberikan berbentuk standard seperti telah dilatih. Justru pihak GSJ menggunakan kaedah rusikan serta memantau pergerakan mereka yang disyaki sebelum tindakan sewajarnya diambil. Baik, dakwaan bahawa skim perubatan madani yang menawarkan rawatan percuma di klinik swasta telah ditamatkan adalah tidak benar. Skim itu sebenarnya masih diteruskan dan ditambah baik dengan ditumpukan kembali kepada 10 daerah memerlukan. Selain itu, tumpuan juga diberikan kepada daerah yang mempunyai masalah kesesakan kritikal. Tindakan tersebut bagi memantapkan dan memperkemaskan lagi operasi serta menyeimbangkan kos pelaksanaan skim terbabit. Juga dakwaan Malaysia bakal mengalami gelombang haba sehingga mencecah suhu 50 darjah Celsius adalah tidak benar sama sekali. Semakan Mahcek mendapati mesej tular itu dibuat tanpa berasaskan sumber dan bukti yang sahih. Bahkan Met Malaysia, agensi rasmi yang bertanggungjawab memantau keadaan cuaca di negara ini juga tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan.
Baik saudara, kita berehat seketika untuk memberikan laluan kepada azan asar. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dan kita kembali dalam Pastikan Sahih. Bagi segmen Sahih, kita teruskan dengan bahaya install fail APK yang tidak sah. Apakah yang dimaksudkan dengan fail APK tidak sah ini? Fail APK tidak sah adalah aplikasi telefon bimbit yang dimuat turut melalui sumber yang tidak dikenal pasti atau tidak sah. Dan berikut merupakan kesan dari memuat turun fail.apk ke telefon pintar anda. Antaranya adalah pihak skamer akan memperoleh maklumat perbankan dalam talian mangsa melalui kaedah phishing. Dan kedua, skamer akan berjaya mendapatkan akses di telefon anda melalui fail APK yang dipasang. Dan yang terakhir, skamer akan memperoleh nombor OTP atau TAC yang dihantar kepada mangsa melalui SMS untuk melakukan transaksi. Baik, ada skim palsu tetapi menteri pula yang disalahkan. Apa yang berlaku sebenarnya? Ayo kita saksikan video biar betul ini untuk penjelasan lanjut.
tular kononnya seorang menteri terlibat skim pelaburan palsu. Tak cukup dengan itu, syarikat berkenaan turut meletakkan seorang lelaki supaya berlakon jadi ketua pegawai eksekutifnya. Semakan pasukan Biar Betul mendapati, realiti tidak seperti yang didakwa. Penelitian mendapati, tuduhan mengaitkan Menteri MITI dengan skim terbabit berpunca daripada kehadiran beliau pada Majlis Pelancaran Produk Syarikat. Gambar pada majlis itu kemudian ditular seolah-olah beliau terlibat skim berkenaan. Menurut Menteri MITI, beliau hadir ke majlis itu bagi memenuhi jemputan. Pasukannya bagaimanapun tidak mengetahui tentang dakwaan salah laku yang dikaitkan dengan syarikat. Malah, beliau juga tidak menyedari sebenarnya CEO syarikat adalah orang lain yang diupah RM800 untuk berlakon. Bagi mengelak dirinya terus dikaitkan dengan syarikat tersebut, satu laporan polis dibuat. Orang ramai turut dinasihat berhati-hati supaya tidak terlibat skim pelaburan meragukan. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa penipuan. Manipulasi maklumat tidak akan bertahan lama. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik saudara, bagi segmen notifikasi kita mulakan dengan bicara naratif dengan tajuk yang akan dibawakan adalah pindaan perlembagaan mengenai kewarganegaraan bersama dengan Tuan Syed Munawar Syed Mustar sebagai moderator pada hari ini jam 9 malam, dan sudah tentu jemputannya adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong iaitu Fellow Utama Institut Kajian Etnik KITA Universiti Kebangsaan Malaysia. Anda boleh saksikan di TV1 juga di saluran berita RTM, di RTM Klik juga di MyTV Broadcasting, juga di Facebook Live dan juga TikTok Live berita RTM. Baik, penyaluran bantuan awal persekolahan ataupun BAP bagi murid tahun 1 sesi persekolahan 2024-2025 bermula pada 10 Mac 2024 melibatkan 8,903 buah sekolah dan jumlah bantuannya adalah sebanyak 67,197,300 ringgit. Baik, tarikh permulaan puasa pada 1 Ramadan 1445 Hijrah 2024 Masihi adalah pada esok Selasa 12 Mac 2024. Baik, sekian sahaja daripada kami di Pastikan Sahih, dan di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak daripada kami di Pastikan Sahih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.